مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para da'i, sidang jemaah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan lagi untuk kita hadir ke rumah Allah pada malam ini, dan kita diberi lagi umur buat seketika ini untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Diberi lagi kita peluang untuk kita melakukan ibadat bekalan sebelum kita sama-sama akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan yang kita ada ni kita gunalah dengan sebaik mungkin. Kerana belum tentu lagi kita boleh hidup walaupun sesaat lagi. Tidak ada orang boleh jamin dia boleh hidup walaupun sesaat lagi. Tak ada orang boleh jamin dia sempat solat isyak sebentar lagi. Jangan kita rasa kita menongkat langit. Kita rasa kekal hidup kita. Ada pun yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Adapun kita manusia tidak kekal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri itu pasti akan merasai kematian. Itu diudik kita. Garis penyudah kita hidup di atas muka bumi, iaitu kematian. Adapun yang lepas itu binasa, tinggal sejarah. Dah berlalu itu binasa. Yang kehadapan itu belum tentu milik kita. Kesempatan yang ada pada kita adalah sekarang, masa itu. Sebab tu Allah Ta'ala tanya di akhirat berkenaan dengan masa nanti. Dan Allah bersumpah dengan masa, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Jadi hari ini saya ingat tajuk saya umumlah. Kita dekat nak puasa ni insya-Allah. Tapi tak apalah tuan. Berkenaan dengan puasa jugalah, insya-Allah. Jadi kehidupan yang kita ada ni atas umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang mana
Nabi SAW bersabda, umur ummati baina sitti wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 ke 70 tahun sahaja. Antara 60 ke 70 tahun. Itu umur umatku. Ya. Jadi kesempatan yang kita ada bertemu dengan Ramadan bagi tahun ini, maka kita gunakan sebaik mungkin. Sebab itu kita berdoa para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabat berdoa 6 bulan awal sebelum Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Yang kita biasa doa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berarti doa semua mudah-mudahan kita masuk pada bulan Ramadan. Sebab itulah apa persediaan kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Apakah amalan kita? Apakah persediaan dari sudut keimanan kita? Apakah persediaan dari sudut jasmani kita? Apakah persediaan dari sudut roh kita? Ruhiyah. Roh kita, dalaman kita, batin kita, adab batin kita, kan? Apa persediaan dari sudut jasmani kita, kekuat zahir kita. Apa persediaan dari sudut keimanan kita. Jangan jadi kita berpuasa tidak hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga saja. Ataupun tidak dapat fadilah yang baik, tidak dapat meraih kebaikan dalam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah satu anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah. Sebab tu Nabi tidak berpuasa penuh melainkan dalam bulan Ramadan. Sebab tu bulan lain tu kalau puasa penuh tidak Nabi tak sebut puasa penuh dalam bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Walaupun ada sahabat yang buat puasa penuh pada bulan lain, tapi ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi puasa penuh adalah dalam bulan Ramadan. Jadi Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Seperti disebut tadi, umur umat Nabi Muhammad, umur kita ni pendek. Baik antara 60 ke 70 tahun saja umur kita. Kalau dapat lebih tu 70 tahun, 80 tu reserve. Boleh hidup 90 tahun reserve. Dapat 100 tahun reserve. Baru ni ada orang minta, Ustaz boleh tak kita doa panjang umur? Saya tanya, nak panjang umur berapa tahun? Dia kata saya nak panjang umur 150 tahun. 150 tahun kan. Allah Akbar. Apa kan? 150 tahun tu jadi macam mana kau? 100 tahun pun tak sampai 100 tahun cakap pun dah merepek dah kan. Kan? Ini 150 tahun. Tak apalah. Nak doa panjang umur tak apalah. Tidak menjadi kesalahan doa panjang umur. Adapun hidup mati itu telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak azali. Dalam ilmu Allah SWT, kita mati bila? Umur. Dalam ilmu Allah SWT. Walaupun ada keberkatan, walaupun dengan amalan tertentu. Yang Nabi sebut antaranya menghubung silaturahim. Menghubung silaturahim boleh memanjangkan umur, berkat umur. Berbakti kepada kedua ibu bapa boleh panjang umur. Kemudian bersedekah boleh panjang umur. Sebab tu kalau sakit sedekah. Kan? Kalau kita rasa kita duduk hospital tu, kita kena sedekah, bukan tunggu orang sedekah. Nanti kita masuk hospital, kita tunggu. Selagi tak salam, panggil salam kawan. Tak lagi salam kawan, tak bagi balik contohnya kan. Jadi sepatutnya kita sakit, kita sedekah. Kerana Nabi SAW menyebut sihat, panjang umur. Walau bagaimanapun dalam ilmu Allah tetap. Kan dia ada takdir, dia panggil takdir
mubram, dia ada takdir muallaq. Ada takdir yang berubah, ada yang takdir yang tetap. Contoh tadi lah 60 sehingga sepatut mati 60. Tetapi reserve dapat 80. Jadi reserve tu itu dipanggil takdir yang boleh berubah. Sebab tu Allah suruh kita doa, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku dan aku akan perkenankan. Doa panjang umur, doa murah rezeki, doa apa ni, macam-macam doa. Tambah anak, kan? Doa dapat anak, doa dapat isteri, begitu kan? Jadi doa, tak ada masalah. Allah itu syariatnya. Kalau kita berdosa, taubat, kan? Kita mohon hajat, begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk panjang umur. Tapi mati tu, katalah 80 tahun, tetap dalam ilmu Allah 80 tahun. Jangan kita kata Allah berubah pula. Keputusan dia dalam ilmu Allah. Kan? Jangan kita kata berubah keputusan Allah. Yang cakap berubah manusia. Orang cakap apa ni? Flip flop. Cakap flip flop, kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni. Orang politik lah tu. Kejap berubah, kejap cakap gini, cakap macam ni kan. Ada pun Allah dah tetap. Awak mati 80 mati. 90 tetap mati. Kan? Jadi disebabkan Nabi menyebut umur mati baina sittin wa sab'in, maka kita bersyukur kepada Allah SWT, kita dikurniakan satu bulan, iaitu bulan Ramadan. Yang dalam bulan Ramadan tu ada satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Lailah tu malam lah, Al-Qadar, malam Al-Qadar. Kalau disebut Lailatul Qadar tak payah sebut malam lah patutnya. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, kan? Biasa kita sebut tak apalah. Dalam malam tu ada satu malam, malam Lailatul Qadar, iaitu khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun bagi-bagi khilaf lah. Yang biasa kita kejar 10 hari terakhir. 10 hari terakhir sebelum masuk Syawal. Dan ada ulama mengatakan malam ganjil. Dan ada juga ulama mengatakan bermula daripada awal Ramadan tu. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, mesti kejar, merebut malam Lailatul Qadar. Yang disebut khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayang 1000 bulan tu. Maknanya kalau kita dapat malam tu, kita dapat puasa pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu daripada terbenam matahari sampailah terbit fajar. Maka malam tu dipenuh dengan keberkatan. Kan? Kita tahu dah mula daripada Ramadan tu, semua pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Seluas-luasnya bagi orang yang memohon ampunan. Bulan Ramadan kan akhir sekali kita lepaskan daripada azab api neraka. Sebab rugilah kalau kita tak buat persediaan daripada sekarang. Nabi dan para sahabat bersedia sejak daripada bulan Rajab lagi. Bukan bulan Rajab lagi, 6 bulan sebelum Ramadan dah bersedia, dah doa untuk masuk dalam bulan Ramadan. Kan? Jadi dah bersedia awal. Ibarat kereta lah, kereta ni dah panas enjin awal. Sebelum jalan kena panas enjin dulu, baru tak berlaku breakdown tengah jalan. Jadi awal dah panas enjin. Jadi kita dah panas enjin awal bulan Rajab kan. Kalau sedekah bukan bermaksud bulan Ramadan tu bulan sedekah. Bukan bermaksud bulan Ramadan tu bulan ibadat sunat, bulan puasa semata-mata. Memang bulan puasa diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu perintah wajib. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu natijah daripada puasa lah. La'allakum tattaqun, itu matlamat kita.
Jadi kita cek balik sebelum ni, puasa sebelum ni, adakah kita dapat la'allakum tattaqun. Kalau dapat, alhamdulillah. Orang laku alhamdulillah dapat semua kat sini. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi persediaan itu sejak awal. Sejak awal Rejab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi balik pada ni, malam ni ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ganjaran dia. Kalau kita sedekah malam tu, kita dapat 1000 bulan. Kalau kita buat ibadat sunat malam tu, dapat 1000 bulan. Dahlah ibadat sunat tu digandakan seperti ibadat wajib. Ibadat wajib digandakan fadilahnya beberapa kali ganda. Kan? Dalam bulan biasa ni tak dapat. Sunat dapat sunat, buat wajib tetap dapat wajib. Kan? Tapi puasa digandakan, bulan Ramadan digandakan. Kena pula malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bermakna kita dapat satu semaya sunat sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Mati hidup semula tuan-tuan. 83 tahun kita dapat ibadat. Kita dapat sedekah 83 tahun. Kita dapat semaya sunat 83 tahun. Kita dapat puasa 83 tahun. Itu baru dapat 1 tahun. Kalau dapat 10 tahun, bermakna kita dah ada 830 tahun. Kan? Lebih kurang 830 tahun. Kalau dah 10 tahun, kita dah hidup 60 tahun. Maksudnya 10 tahun kita dapat malam Lailatul Qadar, dah ada 830 tahun. Kalau 20 tahun, kita dah ada 1600 tahun. Sama dengan ibadat, sama dengan umur umat terdahulu. Zaman Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Umur dakwah 1200 tahun. 1200 tahun umur. Ada disebut balik 120 tahun baru akil balik. Akil balik 120 tahun tu kan. Kita 120 tahun ni, kalau orang faham panggil mati belakang dia panggil. Keras macam mati, macam apa? Macam cicak mati tu, keras macam tu. Hidup lagi tapi mumia. Jadi mumia 120 tahun. Kalau 150 tahun tadi yang minta panjang umur ni tak tahu jadi apa. Kan? 100 pun dah pokok 3 dah. Berangkat dah jalan. 60 tahun tu macam-macam dah. 3 serangkai dah 60 tahun. 70 tahun. Orang muda pun masuk je 4 series dah mula dah. Dah mula dah berjaga-jaga, tak boleh makan gula banyak, tak boleh makan, tak boleh. Garam banyak, kena jaga pemakanan. Ada start ini kan pula umur 60 tahun. Tapi ada orang sihat lagi ya. Itu kesihatan itu rezeki, sebab tu kita mohon pada Allah panjang umur berkat. Ni sibuk gaduh. Apa sebab kecil manis? Ni sebab gula, makan gula banyak. Apa sebab darah tinggi? Dia makan kambing banyak. Makan garam banyak. Tak pasal-pasal garam tu jadi mangsa. Dipersalahkan. Garam dipersalahkan, kambing dipersalahkan. Sebab tu kita doa berkat. Allahumma barik lana fima razaqtana, kan? Berkat, mohon keberkatan. Begitu. Jadi panjang umur dalam keadaan berkat. Jadi banyak 1600 tahun umur umat terdahulu. Suatu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Jadi puasa ni, bila sebut puasa ni, amalan yang berlaku pada seluruh manusia. Kita terasa kita ni bersama-sama dengan umat yang terdahulu puasa. Cuma puasa agama lain tak sah lah. Sebab apa? Syarat puasa itu mesti Islam. Walaupun dia bersahur ke apa, dia menahan diri imsak, dia menahan diri daripada lapar dan dahaga sekalipun, tetapi tidak diterima pasal apa? Tidak Islam. Agama lain pun ada puasa juga, bukan? Jadi kita masuk dalam bulan Ramadan ini, kena buat persediaan. Persediaan supaya puasa kita itu tidak hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga.
Antaranya mempersediakan diri dengan niat keikhlasan sebelum masuk Ramadan. Ramadan ni macam mana kegembiraan sahabat? Sahabat gembira masuk bulan Ramadan seumpama kita gembira masuk bulan Syawal. Sebab itulah kita lambat pecut. Enjin dah panas. Bila masuk dekat Ramadan, baru sehari dua. Ada setengah tempat tu tak mesyuarat lagi. Ada setengah tempat dah mesyuarat. Kami Ustaz, kami dah clear dah. AJK Masjid semua dah mesyuarat untuk persiapan bulan Ramadan. Ada sini dah mesyuarat kot. Ada setengah tempat tu sehari sebelum puasa baru mesyuarat. Kan? Tapi nak ceritanya, sahabat dulu gembira dia menyambut Ramadan seumpama kita gembira menyambut Syawal. Macam mana Syawal? Gembira je kita. 10 hari terakhir dah hilang dah daripada masjid. Mula-mula awal ada dah. Mungkinlah awal rahmat, dapat rahmat, dapat dah rahmat. Bila duduk tengahan, dia kuat lagi. Tapi susut dah sikit, dah separuh hilang. Mula penuh, lepas tu dah separuh hilang. Wa awsatuhu maghfirah. Tetapi 10 hari terakhir tu kita tak ambil kesempatan. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan terakhir itu kelepasan daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi tu. Jadi persediaan kita supaya apa? Untuk mendapat takwa. Jadi yang pertama kena iman. Sebab tu perintah wajib puasa, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dia tak sebut ya ayyuhallazina aslamu. Bukan Islam saja, tetapi mesti ada iman. Apa maksud iman? Iman ni tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Orang Islam ni banyak klasifikasi orang Islam. Ada orang Islam yang mukmin, ada orang Islam yang zalim, ada orang Islam yang fasik, ada orang Islam yang yang munafik. Zahir ni Islam, batinnya kufur. Sebab tu disebut ya ayyuhallazina amanu. Jadi maksudnya persediaan pada awal dengan keimanan. Kan, iman. Daripada iman ilmu saja. Sebab tu kita iman ilmu kita bila sebut qiyam, kita fadilat besar qiyam mulai, tapi kenapa tak lepas bangun qiyam? Solat duha besar fadilat solat duha, baca Quran besar fadilat baca Quran. Kan? Tapi kenapa tak boleh baca Quran? Tak mampu kita, kan? Tak mampu kita nak baca Quran. Contohnya nak 1 juzuk sehari. 1 juzuk sehari 10 sebelah lain, 20 muka surat. Kan? Lebih kurang 20 ke 22 muka surat. Jadi tak boleh kita nak habiskan. Sebab apa? Tapi kalau duduk depan telefon, padahal kalau kita menghadap Al-Quran tu, 1 muka surat, 2 muka surat sebelum solat dan 2 muka surat selepas solat, makna ada 2 line, kan? Jadi tak sampai 10 minit bacaan yang biasalah. Janganlah bacaan alif, bata, banyak bau meja. Memang 3 jam tak habis 1 muka surat. Maksudnya bacaan pada kelajuan yang biasa, bukan kelajuan macam orang hafiz baca. Tidak biasa. Tak sampai 2 muka surat, tak sampai 10 minit biasanya. Bukan sampai 10 minit. Masalah. Biasa baca dulu. 10 minit lah biasa, kan? 10 minit. Ataupun tak sampai, boleh jadi 5 minit je. Kalau macam surah Yasin tu dah hafal lah. 1 muka surat sekejap je, tak sampai 2 minit pun 1 muka surat. Tapi macam mana 10 minit, 20 minit, kita ambil 20 minit. 20 minit baca Quran tak boleh. Kenapa? Tapi pegang handphone boleh. Update status Facebook, update WhatsApp grup masjid lagi, AJK Masjid, grup belia lagi, grup apa lagi? Grup Felda lagi, grup blog lagi, apa grup dah tu. Kan? Boleh duduk depan telefon 3 jam, 2 jam, tak sedap. Tapi Quran hanya 20 minit je tak boleh. So apa? Dia macam kereta lah, horsepower tinggi 3.0, tapi enjin karat.
Enjin karat. Tinggi horsepower tapi tak lepas naik bukit. Kereta tu horsepower tinggi 3.0 tapi naik bukit tak lepas. Pasal apa? Enjin karat. Sebab tu kena baiki iman. Sebelum puasa ni kita kena baiki iman. Daripada iman ilmu kepada dipanggil imanul a'yan. Apa imanul a'yan? Iman dengan mata hati. Imanul a'yan, iman dengan mata hati. Dengan ilmu kita melihat juga, kita tahu Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui. Kita tahu sampai hati kita. Innahu alimun bidzati sudur, sampai dalam hati pun Allah Taala tahu. Inkishaf tembus. Kita dah baca sifat 20. Allah tahu, Allah melihat, mendengar, inkishaf takluknya. Ini tembus. Tak ada hijab, kan? Kita tahu, tetapi kenapa? Ada ketika kita buat baik, ada contoh depan orang ramai kita buat baik. Kita buat ketaatan. Tetapi belakang orang ramai kita buat maksiat. Sebab apa? Sebab iman hanya dipanggil imanul ilmu. Hanya iman dulu dalam pemikiran. Tetapi iman itu tidak sampai ke hati. Tidak sampai ke hati. Macam hati macam kebun. Kalau kebun semua boleh lalu. Kebun kita dah semua boleh lalu. Tak boleh lalu, dia kena menebah. Ataupun merintah. Sebelum merintah tu kena buat jalan. Kita panggil sebelum masuk tu kita merintah. Tu buat jalan. Betul? Kan? Buat jalan. Jadi bila hati dah penuh dengan nafsu, penuh dengan nafsu yang dikendarai oleh syaitan. Dalam jasad kita ada 3 unsur. Yang pertama dia panggil unsur roh. Yang kedua dia panggil akal. Yang ketiga dia panggil nafsu. Nafsu ni tak boleh buang, nafsu tak boleh buang. Kalau boleh buang nafsu, kita pun tak ada tuan. Saya pun tak ada, tuan-tuan pun tak ada. Pasal apa? Tengok orang perempuan tak tengah siapa. Macam tengok bertanyok dia. Tengok bertanyok tak ada siapa. Sebab rasa apa-apa itulah kahwin. Maka kita kahwin, nak cari jalan halal kahwin. Kalau tak ada rasa apa-apa mana, tak ada apa rasa. Maka tak ada nafsu. Nafsu tak boleh buang. Cuma nafsu mesti ditarbiyah. Jadi bulan Ramadan ni nak tarbiyah nafsu kita. Tapi masuk bulan Ramadan baru nak start tak boleh. Dia mesti ada rentetan daripada awal. Sebab tu Ramadan bukan bulan Quran sahaja. Kalau kata bulan Ramadan bulan Quran, tak betul. Tapi kalau bulan turun Quran, betul. Syahrul Ramadana unzila fihi al-Quran. Diturunkan Quran, betul. Tapi bukan bulan baca Quran sahaja. Bukan bulan sedekah. Bukan bulan solat sunat. Tapi bulan Ramadan tu bulan yang lipat gandakan baca Quran. Kan lipat gandakan solat sunat, lipat gandakan sedekah. Kalau sebelum sedekah biasa-biasa je. Bila masuk Ramadan sedekah luar biasa. Kan? Berganda sedekah. Ini dah bulan Ramadan Quran. Baca Quran sampai khatam. Habis Ramadan Quran hanya tinggal di dalam rak-rak saja. Duduk dalam rak saja. Tak tengok dalam Quran. Sedangkan Quran itu adalah syafaat. Puasa dan Quran ini akan jadi syafaat bagi kita. Jadi natijah tadi membawa kepada takwa. La'allakum tattaqun. Ibadat puasa adalah ibadat rohaniah dan jasadiah. Jasadiah. Apabila ibadat puasa dilaksanakan dengan menjaga sunnah dan adab berpuasa, maka hasil daripadanya akan membentuk seorang hamba yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja puasa menahan diri pada takwa dan dahaga. Puasa mata. Kan? Jadi 7 anggota yang zahir menyebabkan maksiat zahir. Dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah taala, dia ada tajuk khusus berkenaan dengan menjaga 7 anggota. Ya ulumuddin, bidayatul hidayah, ada menjaga mata. Jadi puasa kena jaga mata, puasa kena jaga telinga, puasa kena jaga perut, puasa kena jaga kemaluan, puasa kena jaga 2 tangan, puasa kena jaga
dua kaki. 7 anggota zahir panca indera kita jaga. Kerana punca maksiat berlaku dengan sebab 7 anggota. Sebab tu jaga 7 anggota kita ni. Jadi kalau kita tak jaga, maka macam mana kita nak dapat takwa. Jadi tak dapat kita jaga 7 anggota melainkan dengan takwa. Itu dipanggil la'allakum tattaqun. Tak khairanlah selepas pada Ramadan pun, atau bulan Ramadan sekalipun ada orang tak puasa. Bulan Ramadan sekalipun ada lagi yang tikar November. Bulan Ramadan sekalipun ada lagi orang yang main judi. Ada lagi. Pasal apa? Sebab hati dia telah berjaya dikenderai oleh syaitan. Syaitan dia nak masuk dulu tak boleh. Dia masuk dulu tak boleh, kecuali dia gunakan satu kenderaan yang sedia ada dalam jasad kita, iaitu nafsu. Nafsu ni kenderaan syaitan. Betul sebut kalau nafsu, kalau bulan Ramadan ini syaitan dirantai kan? Bukan semua syaitan dirantai. Ya kan? Syaitan yang ada dalam jasad kita iaitu nafsu. Masa tu driver nafsu dah tak ada driver, driver kena ikat. Tapi nafsu ni dia dah rutin tiap-tiap dalam tempoh 11 bulan tu dia dah ikut maknanya godaan daripada syaitan, maka dia buat kerja dia nafsu. Dalam keadaan roh ini tak berjaya mengawal nafsu, maka akal akan mengikut nafsu. 3 tadi dia macam perumpamaan macam dalam rumah. Roh, akal, nafsu. Roh ni macam ayah dalam rumah, akal ni macam anak, nafsu ni macam mak. Umpama analogi lah, Tok saya buat analogi macam tu. Nafsu macam mak, roh macam ayah, akal ni macam anak. Akal ni dia akan ikut sama ada mak ataupun ayah. Roh nafsu ataupun roh. Tapi nafsu ni berkelajak. Kan? Sebab tu contoh kalau anak buat sampah dalam rumah, siapa yang paling marah? Contoh satu sampah je duduk di tengah rumah kan, siapa yang paling marah sekali? Yang paling marah mak marah. Dia punya riuh tu sampai petang. Dia punya marah tu sampai petang. Ayah tidak ya. Ayah boleh baca surat apa sambil minum kopi. Bila ayah kenalnya ayah. Tapi ayah dia tak cakap dengan mulut, dia cakap dengan tangan. Tu ayah, kan? Tu ayah. Itu analogi. Analoginya maknanya nafsu. Akal akan ikut nafsu. Kalau roh yang hidup, roh yang menguasai keluarga, ayah yang menguasai keluarga, maka anak akan ikut ayah, mak pun akan ikut ayah. Kalau ayah tak berperanan, mak akan lawan suami. Anak pun akan ikut mak, tak ikut pada suami. Dah habis. Sikit lagi. Jadi sebab itulah kita kena benda ni bersihkan hati. Ada proses dia, upgrade daripada iman ilmu kepada iman ayat. Kalau dari sudut yakin dia panggil ilmu yakin, ilmu yakin, yakin dengan ilmu. Tetapi bila kita dah upgrade iman kita, dia panggil ainul yakin. Esok bila mati, bila terputus jasad, roh kita daripada jasad kita, maka ketika itu hakul yakin. Tapi pada awliyaillah dia dapat hakul yakin, ada dulu dia boleh dapat. Dia boleh upgrade sampai hakul yakin. Tapi bila mati, kamal yakin. Yakin sungguh, ada neraka, ada syurga. Atas dunia ni kita panggil sam'iyah, perkara itu didengar oleh telinga saja melalui hadis Nabi SAW, tapi tak dapat kita lihat. Itu keyakinan kita. Mana takwa itu. Jadi puasa ni antara jalan untuk kita mencapai takwa, dengan kita berlawan dengan nafsu, hawa nafsu kita. Jadi untuk apa? Untuk 11 bulan yang berikut ni. Tapi kita kompos sebaik mungkin. Dan antara yang berlaku dalam bulan Ramadan iaitu penurunan ayat Quran. Disebut firman Allah SWT, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan?
Bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk dan membezakan di antara hak dan batil. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bukan saja kita baca Quran saja dalam bulan Ramadan, tapi kita ambil pengajaran. Tengok dalam Quran, intipati dia ummul kitab, iaitu Fatihah. Dalam Fatihah tu kita doa selalu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Buka tafsir Quran. Tak faham tanya ustaz, buka tafsir. Apa ciri-ciri ihdinas siratal mustaqim? Buka. Apa ciri-ciri ihdinas siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan mereka yang diberi nikmat. Apa? Jalan lurus. Itu dipanggil kaedah kita nak tengok tafsir Quran. Kalau kita tengok terus, pening kita, tak? Jadi kita kena tengok daripada Fatihah. Sebab tu Fatihah tu dipanggil ummul kitab. Tengok ihdinas siratal mustaqim, buka Quran. Apa ciri ihdinas siratal mustaqim? Minan nabiyyin was-siddiqin, mereka yang membenarkan akan nabi. Was-salihin, asy-syuhada. Kan? Ghairil maghdub, bukan mereka yang dimurkai. Al-maghdub maknanya, ulama tafsir menyebut al-maghdub maknanya Yahudi. Yahudi ahli kitab, orang yang ada dipanggil agama samawi. Ada kitab, ada nabi-nabi turun kepada Bani Israel. Tetapi mereka itu memperolokkan nabi. Ambil sebahagian, meninggalkan sebahagian, ambil sebahagian. Apa tu minum nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'd. Mereka itu beriman kepada sebahagian pada kitab, kufur kepada sebahagian pada kitab. Malahan bukan kufur saja, dia pindah kitab. Itu al-maghdub. Bukalah dalam Quran al-maghdub. Apa ciri al-maghdub? Banyak cerita Bani Israel. Termasuk dalam surah Al-Baqarah. Cerita Bani Israel banyak. Surah Al-Baqarah kan? Cerita tentang Bani Israel. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan mereka yang sesat. Banyak sesat. Golongan-golongan yang sesat. Jadi kita kembali kepada Quran. Apa-apa penyelesaianmu adalah Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kamu bertingkah dalam satu perkara, kamu kembalilah kepada Allah dan Rasul. Bukan kembali kepada individu. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau betul, kan? Itu perintah kita. Maknanya sesama umat Islam ni bersatu padu di atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Atas bersatu. Bukan ada kepentingan tertentu, individu tertentu, perkumpulan tertentu, tak ada. Mesti balik pada Al-Quran Sunnah, baru selamat. Baru selamat, kan? Gitu. Dan dalam bulan puasa juga, iaitu dihapuskan segala dosa. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza tanabal kabair. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, solat 5 waktu dari hari Jumaat ke Jumaat yang berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara tempoh tersebut apabila menjauhi dosa-dosa besar. Maknanya ada termasuk juga. Maknanya kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa. Maksudnya antara Jumaat ke Jumaat. Selang daripada itu, selagi mana kita tak melakukan dosa besar, maka akan diampunkan. Begitu juga antara puasa Ramadan ke Ramadan. Antara Ramadan ke Ramadan, maka diampunkan dosa di tengah-tengah. Mana Ramadan setahun, dosa setahun. Esok lepas habis Ramadan, kita top up pula dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Seolah-olah puasa setahun lagi. Puasa Ramadan dengan Ramadan tu memang dah dihapuskan selagi mana? Selagi tidak melakukan kabair, dosa-dosa besar. Dosa besar tak dapat tidak, mesti taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Kalau mati tidak diampunkan dosa besar tu, maka ada dosa yang diazab oleh Allah. Ada yang Allah nyatakan dosa sekian, azab sekian.
Kecuali syiriknya. Syirik payah nak buang gitu tuan. Syirik ni kalau mati Allah tak ampunkan dosa syirik. Allah tak ampunkan dosa syirik. Kan? Macam sekarang kita kata COVID kan. Kita yakin COVID ni yang mematikan tuan. Sebab COVID yang mati. COVID ni sebenarnya ujian, sebab nak uji iman kita sejauh mana. Ada orang yang dia tak ada apa, tapi dia yakin COVID itu memberi bekas pada mematikan. Syirik maksudnya ada yang bersyarikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita sebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah bukan sebab, Allah bukan musabab. Allah adalah Khaliq, pencipta. Allah adalah mudabbir, yang mentadbir. Bukannya Allah sebab sama. Kan? Jadi yakin ya, Allah yang menghapuskan dosa. Dan disebut lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Daripada Abu Hurairah, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, ini mengharap keredaan daripada Allah, harap betul-betul keredaan Allah. Jadi tak lain kena bersedia pada awal. Lepas ni kalau kita try, kita mengemas rumah, standby untuk raya, jangan kita 10 hari lagi. Tapi masa lemah tak boleh lah. Takkan nak masa lemah sebelum masa Ramadan kan, mesti malam tu kan. Tapi maksud persediaan, mana persediaan rumah, kemas rumah, kena buat macam tu. Cuba ubah budaya kita. Sebelum Ramadan kita dah buat tu je tu, kemas rumah. Persediaan tu seolah-olah ada tetamu nak datang. Apa tetamu kita? Ramadan. Itulah gembiranya sahabat. Dia sambut Ramadan ni daripada Rejab, Syaban, masuk Ramadan. Dia gembira. Kita tepuk dada tanya iman kita. Macam mana kita kita menghadapi Ramadan. Sama lah macam semayang. Semayang orang yang jauh dengan Allah. Macam mana semayang? Dia semayang dalam bermalam-malasan, cepat-cepat, hujung waktu kan. Macam nak menolak batu yang besar. Padahal semayang tu 5 minit je, tapi payah semayang. Duduk kedai kopi boleh duduk berjam, 2-3 jam duduk kedai kopi. Dia pelik kadang-kadang ahli ngeteh dia duduk kedai kopi, dia minum teh tu tak habis, paruh lah. Teh tu tak habis-habis, tapi dia duduk tu 2-3 jam. Dia minum teh tu dia apa? Biasa separuh je teh, kadang-kadang tak habis teh. Boleh duduk 2-3 jam di kedai kopi, tapi semayang 5 minit tak boleh buat. Kan? Itu maknanya tepuk dada dan iman. Saya tak turut. Tak adalah saya menghalalkan mana-mana, tapi masing-masing lah. Pada kita mengaku sendiri dalam hati kita kan. Berat tak kita semayang? Kita puasa berat tak? Kalau rasa berat, something dalam hati kita ni ada something. Enjin karat. Macam kereta tadi lah. Enjin 3.0, tapi tak lepas naik bukit. Pasal apa? Enjin karat. Horsepower tinggi, tapi tak lepas. Badan sihat. Kan? Badan sihat. Kayu bersikap. Sekarang ni trend kayu bersikap. Pagi petang kayu bersikap. Tapi sampai ke masjid, tak ada yang berkayu bersikap ke masjid. Kayu boleh, tapi kayu ke masjid tak ada. Dia boleh berkayu berapa kilometer. Update status dalam Facebook. Hari ni saya dah habis berapa kilometer. Tunjuk. Siap yang angka sekali. Kan? Bangga. Tapi masjid tak sampai. Kan? Tak tepuk dada tanya iman. Badan katang tu kan? Orang tengah apa badan katang. Six pack. Six pack mana 7 spek. Macam saya ni 2 spek dah. Dia tak jadi 6 pack. Kan? Mana 6 pack tak sampai masjid. Iman. Tepuk dada tanya iman. Sebab tu kena prepare awal-awal. Jangan kita jadikan Ramadan ni seperti Ramadan lepas. Kalau boleh sekarang kita ada sempat lagi. Masih ada dalam 6 hari 7 hari lagi kan. Untuk kita prepare. Antara jalan untuk kita prepare, antara kita taubat dosa-dosa yang lepas. Taubat tu. Kalau boleh mandi taubat. Berarti mandi taubat. Mandi taubat macam mandi wajib lah.
Ustaz, mandi wajib macam mana pula? Letih Allah mengajar mandi wajib. Mandi taubat sama macam mandi wajib lah. Kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Kemudian sembahyang sunat taubat. Maknanya jangan tak ikutlah. Tak buatlah lepas ni dosa-dosa. Mengaku pada Allah. Maknanya dengan taubat kadang-kadang ibadat kita, iman kita terhalang dengan maksiat. Sebab tu al-iman yazid wa yanqus. Iman tu ada masa naik dan ada masa turun. Al-yazidu bit-ta'ah. Maknanya tinggi iman tu dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah. Maknanya turun iman tu dengan maksiat. Disebabkan maksiat. Kalau kita buat satu maksiat, maka iman kita akan down. Lepas tu Nabi tanya, sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kami ketika kami berada denganmu ya Rasulullah? Iman kami meningkat. Tapi bila kami berada di rumah dengan anak isteri kami terasa jauh dengan Allah." Lalu sahabat kata, "Adakah kami jatuh munafik ya Rasulullah? Adakah kami ni jatuh munafik?" Lalu Rasul kata, kalau kamu iman sama, ketika kamu bersama dengan aku, iman pun sama. Ketika duduk rumah pun iman sama. Dan saya malaikat akan berjabat tangan dengan kamu. Maksudnya sama macam malaikat. Tapi manusia tak akan jadi itu. Manusia ni iman dia mesti naik dan turun. Cuma masa naik itu semangatlah kita baca Quran, rajin sembahyang sunat kan. Tapi masa turun kekal juga. Itu dapat pula pahala mujahadah. Payah hari ni nak baca Quran, berat sangat mata, tapi tak lawan juga, baca juga Quran. Itu maksudnya. Walaupun rendah tetap mana istiqamah kan dalam melakukan ibadat. Jadi begitu. Dan Allah sendiri akan menggajari orang yang berpuasa di antara tersebut. Qala Allah, kullu amali ibni Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi. Muttafaq alaih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini dia panggil setiap amalan anak Adam adalah untuknya melainkan puasa. Semua amalan anak Adam semuanya untuk melainkan puasa, untuk dia sendiri, manfaat untuk dia sendiri, melainkan puasa. Sesungguhnya puasa ini milik aku, Allah kata. Puasa ini adalah milik aku, Allah sendiri kata. Sebab tu dan aku lah akan membalas. Allah kata aku sendiri akan membalas. Sebab apa? Puasa ni orang tak nampak. Kalau semayang boleh nampak, bagus Pak Umar, bagus Pak Lu ni, rajin semayang kan, orang nampak semayang kan, tiap-tiap kali orang nampak semayang. Tapi kalau puasa saya nampak, dia boleh buat lemah, tapi kat rumah dah habis seperiuk nasi. Siap buat kari daging, kari kambing ni, tapi keluar tu lembek je kan. Jadi nak berlakon puasa boleh berlakon. Sebab itulah Allah kata puasa ni aku sendiri akan membalasnya. Jadi setiap amalan anak Adam adalah untuknya melainkan puasa. Semuanya ia milik aku dan aku yang akan membalasnya. Dan disebut lagi, ini merupakan hadis yang paling baik dan penuh hikmah kandungan. Apabila berlakunya hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan menghisap setiap amalan hamba-Nya. Setiap kezaliman akan disempurnakan pembalasannya. Dengan semua amalan pelaku kezaliman itu akan dijadikan kafarah kepada dosa kezalimannya, sehingga tidak tinggal sedikit pun daripada amalannya kecuali puasa. Maksudnya dia ni seorang buat amal baik, dia buat ibadat, sembahyang, rajin semua sekali kan. Tetapi semua amalan dalam masa yang sama dia buat kezaliman, dia buat zalim. Zalim. Maksud zalim apa? Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim kan? Jadi berlaku zalim. Akhirat nanti Allah kata semua ibadat itu akan terhapus, dihapis oleh kezaliman dia, melainkan puasa. Kan? Puasa sendiri aku akan membalasnya. Jadi disebut juga dalam puasa ni kita dapat dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika kita berbuka puasa, dan kedua, kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Tak ada nikmat yang paling besar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah di dalam syurga. Dalam bulan puasa ni dibuka pintu taubat
dibuka pintu-pintu langit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, 3 orang yang tidak akan ditolak doa-doa mereka. 3 orang yang tidak ditolak doa-doa mereka. Yang pertama, seorang yang berpuasa sehingga ia berbuka, doa dia tidak akan ditolak, kan? Tak ditolak. Yang kedua, imam, pemerintah yang adil. Seorang pemerintah, penguasa, pemimpin yang adil, doanya tidak akan ditolak. Kemudian yang ketiga, doa seorang yang dizalimi. Allah SWT akan mengangkat doanya ke atas awan dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan Allah SWT akan berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, pasti aku akan menolong kamu walaupun selepas beberapa ketika. Yani demi sesuatu kemaslahatan. Maksudnya lambat laun Allah pasti akan menolong doa-doa orang yang dizalimi, doa-doa pemimpin yang adil. Dan tajuk kita malam ni iaitu doa mereka yang sedang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Dan kemudian dimasukkan syurga, ke dalam syurga pada satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Dia panggil pintu Rayyan. Ada satu pintu khas untuk ahli syurga, dia panggil pintu Ar-Rayyan. Sabda Rasulullah, semuanya di syurga ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk bagi orang yang berpuasa di hari kiamat. Wallahualam macam mana pintu itu lebih akhirat. Kamalnya kita nampak macam ni pintu orang yang berpuasa dengan sebaik-baiknya, kan? Tidak akan masuk daripada pintu ni kecuali orang yang berpuasa. Baik, pada kita kejar ni. Ini galakan kita dengar ni supaya kita kita semangat untuk kita bulan Ramadan, masuk pada bulan Ramadan. Akan disuruh oleh penjaga, di manakah orang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa pun bangun memasukinya. Tidak ada yang akan masukinya melainkan mereka sahaja. Pintu Rayyan ni khas untuk mereka yang berpuasa sahaja, yang ikhlaslah. Kalau puasa tahan lapar saja, ataupun puasa bazar Ramadan saja. Puasa bazar Ramadan, puasa tahan lapar, tetapi bila berbuka puasa, dia balas dendam. Dia makan semahu-mahunya. Mutabak semua ada penuh. Tak habis pun tuan. Biasa beli masa tu. Masa beli tu ikut nafsu. Maka bila dia berbuka tu tak mampu untuk habiskan. Rugi membazir, kan? Dan pintu yang disebut pintu-pintu syurga dibuka bagi orang yang di bulan Ramadan. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang belanjakan dua dari sesuatu hartanya, sebahagian daripada sesuatu ini pada jalan Allah, akan diseru daripada pintu-pintu syurga, wahai hamba Allah, ini adalah satu kebaikan. Maka siapa yang terdiri daripada kalangan ahli solat akan diseru daripada pintu solat. Siapa yang terdiri daripada ahli jihad akan diseru dari pintu jihad. Masing-masing ada pintu. Maknanya akan diseru daripada dalam syurga. Ahli jihad, ahli solat, mana? Sesiapa yang terdiri daripada kalangan ahli sedekah, ahli sedekah. Kemudian bagi mereka yang berpuasa, akan diseru daripada pintu Rayyan. Maknanya bagi orang puasa akan diseru orang berpuasa itu masuk ke dalam syurga daripada pintu Rayyan. Jadi syurga ni tak dapat digambarkan akal, tak dapat tak pernah kita lihat di mata, tak pernah disangka oleh hati. Jadi dunia ni, sebab dunia ni tempat ujian bagi manusia. Kemudian puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Kita kena faham, Quran dan puasa akan memberi syafaat bagi kita di akhirat esok. Sebab tu kita berkawan. Kita berkawan dengan manusia lagi minta. Kita berkawan dengan Quran akan menjaga kita di saat tak ada orang. Sebab tu dalam kita belajarlah, kita bersendirian kata. Ada time kita, ada masa kita. Yang pertama, masa kita dengan masyarakat. Ada masa kita untuk suami isteri, untuk isteri kita, anak-anak. Dan ada masa kita, privasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rapatkan hubungan kita dengan Allah. Baca Quran, zikrullah, kan? Kena ada, dia panggil khalwat. Khalwat, kita tak faham, kita kata khalwat ni tak kat wasah. Berdua-duaan lelaki yang perempuan tak khalwat.
di sini maksudnya maknanya bersendirian. Kan? Berzikir, bermunajat kepada Allah SWT. Mesti ada time dia dalam sehari. Pilih masa yang apa ni, kita tak serabut dengan anak isteri, tak serabut dengan urusan seharian. Mesti ada satu. Orang dulu dia ada dalam rumah ni, dia ada satu tempat betul. Ada yang buat satu tempat tu, tempat dia macam tempat khusus untuk ibadat. Kat situlah dia akan apa ni? Buat ibadat bersendirian kan. Jadi syafaatnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba. Yang ini orang yang berpuasa dan yang sentiasa membaca Al-Quran. Di hari kiamat nanti puasa akan berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menahan hamba-Mu ini daripada makan, minum dan perkara syahwat pada waktu siang, maka terimalah syafaatku kepadanya. Puasa ni akan akhirat nanti ada perkara yang Allah Ta'ala jadikan berisi, termasuk puasa, termasuk Al-Quran. Masuk dalam kubur kita nanti kan. Semua ibadat-ibadat lain tak mampu untuk menghalang, kecuali satu yang akan menemani kita, iaitu Al-Quran. Jadi antara yang terlebih baik iaitu kita membaca Quran sebelum daripada subuh. Sebelum pada subuh tu, masa itulah ganjaran yang banyak. Itulah buat hujah kita di alam barzah besok. Masa tu tak ada amalan, tak ada siapa yang akan apa ni menemani kita. Harta pun tak ada, anak isteri pun tak ada, harta yang kita perempuan. Jadi kita kena buat persediaan lah, maknanya untuk kita mati pada bila-bila masa saja. Kita tak tahu. Dan Ramadan ni pun belum tentu kita dapat sampai lagi. Sebab tu kita doa pada Allahumma barik lana wa ballighna, Allahumma ballighna Ramadan. Kan kita doa supaya kita masuk dalam bulan Ramadan. Tadi dah banyak fadilat ni kan. Maknanya akhir sekali kita dapat kelepasan daripada azab api neraka. Dan ramai pun saudara mara kita yang dah mati, yang pergi semalam pun ada yang meninggalkan kita, kemarin pun ada yang meninggalkan kita. Sebenarnya dia pun tak sangka dia akan mati semalam. Dia pun tak sangka dia dah bertukar tempat tinggal dia daripada dunia ni kepada alam barzakh. Dia pun tak sangka. Dia tak pernah bermimpi pun yang dia akan mati semalam. Dia tak pernah bermimpi pun yang dia akan mati kemarin. Dan dia pun ada perancangan dia 10 tahun ke datang. Dia ada perancangan dia. Yang kebun yang kita dusun, kebun ladang tu nak buat apa 10 tahun akan datang. Aku boleh tanam ni, apa perancangan. Aku simpan duit di ASP, apa perancangan. Aku simpan duit di sekian-sekian, apa perancangan. Jadi kita kena transfer tuan, transfer duit. Transfer duit daripada duit dunia kepada akhirat. Macam sekarang lah, kalau kita nak pergi Indonesia, boleh tak? Walaupun kita duit banyak macam mana sekalipun, kita tak boleh berbelanja dengan duit ringgit Malaysia di Indonesia. Mesti pergi money changer, tukar duit Malaysia kepada rupiah baru laku. Nak pergi Jepun, kena tukar kepada yen, tak boleh pakai ringgit Malaysia, tak laku kat sana. Nak pergi Amerika ataupun Singapura, mesti pakai dolar. Maka masuk dekat sana tak laku duit Malaysia. Kan? Macam itulah perumpamaannya. Nak pergi ke akhirat, duit dunia tak laku, melainkan dengan duit yang kita manfaatkan untuk akhirat. Kan, yang ajar simpan duit banyak-banyak ni, itu kapitalis. Yang ajar tu ASP ajar, akan marah pula ASP. Simpan untuk hari tua. Macam dia muda lagi. Kan? Ni lah simpan untuk hari tua. Akhir sekali tak sempat simpan. Akhir sekali yang guna harta bukan dia yang dapat manfaat, anak isteri. Baik tak payah. Kena pula isteri lepas kena mati, isteri kahwin lain. Rugilah. Rugi sangat. Jadi kita bukan maksudnya kita habis dulu, maksud tukar manfaatkan duit tu pada akhirat. Nak makan macam mana sangat? Orang simpan 1 juta, nak makan macam mana sangat? Perut dia punya tembuni ni bersama mana nak masuk 1 juta makanan. Tak mampu kan? Sepinggan nasi je, itu pun sakit perut. Makan banyak sakit perut. Sibuk pergi tandas. Simpan banyak-banyak duit. Jadi itu sedikitlah peringatan bagi saya sendiri dan sama-sama mari kita masuk dalam bulan Ramadan. Jadi kita bertemu lagi lah. Jadi sebab tu kuliah saya tukar ini. Hari Sabtu saya ada program lain. Jadi saya tanya tadi malam ni ada program ke tidak? Betul tak ada program, saya pun kosong dan tidak.
datang insya-Allah ya. Mohon maaf tuan-tuan sebelum masuk Ramadan ini, saya mohon maaf jika saya ada kesalahan terkasar bahasa dan sebagainya. Dan malam ini kita ambil masa sedikit. Mudah-mudahan Allah SWT menerima kita, menerima ibadat kita dan mempertemukan kita dalam bulan Ramadan dalam baki beberapa hari lagi Syaban insya-Allah. Dan kita baiki niat kita, baiki niat kita, taubat daripada dosa kita sebelum kita masuk dan gerbang Ramadan insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh malam ini tasbih kifarah dan surah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.